Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah soal jawab agama daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang perlu saya berikan penjelasan lanjut. Sebelum itu ingin saya maklumkan bahawa saya sendiri lazim merujuk kepada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, sama ada untuk rujukan saya sendiri atau apabila ada orang bertanyakan soalan kepada saya, lalu saya forward link daripada laman web tersebut kepadanya. Ringkasnya, ia adalah satu sumber rujukan yang bermanfaat. Pun begitu, hendaklah kita ambil maklum bahawa bukan semua yang ada dalam laman web tersebut merupakan fatwa yang diputuskan secara rasmi oleh Jawatan Kuasa Fatwa Wilayah Persekutuan, mahupun merupakan tulisan Tuan Mufti ketika itu, yang ini Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. Boleh jadi banyak di antaranya adalah tulisan atau jawapan staf di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Maka seperti mana tulisan-tulisan yang lain ataupun video-video lain, saya atau kita hendaklah selalu semak dan double check ataupun rujukan silang sesuatu tulisan sama ada ia betul ataupun tidak. Maka ini adalah rujukan silang saya kepada salah satu soal jawab dalam laman web tersebut, dan seperti yang saya katakan, ada beberapa perkara di dalamnya yang perlukan penjelasan lanjut daripada saya. Baik, demikian sebagai mukadimah. Sekarang ayuh kita ke artikel soal jawab yang dimaksudkan. Sebelum itu, saya hendak minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk berlaku bijak dan bezakan dua perkara. Video saya ini dan mana-mana video yang lain, alhamdulillah, adalah untuk orang yang bijak dan mahu menjadi bijak. Ia bukan untuk orang yang mensia-siakan akal yang Allah kurniakan kepada mereka. Baik, dua perkara itu ialah: pertama, membaca surah Al-Fatihah ketika melaksanakan solat jenazah. Kedua, membaca surah Al-Fatihah ketika membawa jenazah selepas selesainya solat jenazah, yakni membawa ke van jenazah atau ke tanah perkuburan. Jadi meskipun merujuk kepada satu perkara yang sama, yang ini membaca surah Al-Fatihah, tetapi ada dua suasana yang berbeza. Pertama, ketika solat jenazah, dan kedua, selepas atau sesudah solat jenazah. Jadi bezakan ya. Soalan yang dikemukakan ialah amalan membaca surah Al-Fatihah selepas solat jenazah. Namun, dalil-dalil yang dikemukakan merujuk kepada ketika melaksanakan solat jenazah. Okey, jadi boleh bezakan ya. Okey, sekarang saya akan tunjukkan skrin laptop saya dalam video ini supaya para penonton sekalian dapat sama-sama rujuk apa yang saya rujuk. Saya ada di belakang ni ya. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ini kita rujuk laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi nombor 1405. Jadi rujukan ini seterusnya saya akan sebut sebagai Al-Kafi 1405. Hukum membaca Al-Fatihah ketika mengangkat jenazah. Okey, tarikhnya 21 Oktober 2019, dimuat naik oleh Wan Ahmad Naqiyuddin. Jumlah paparan atau jumlah orang yang telah lihat ialah 21,198. Right, dan di gambarnya di sini nampak ya, sedang membawa jenazah ke tanah perkuburan. Ia bukan lagi merujuk ketika mendirikan solat jenazah, tetapi sesudah itu, selepas itu, yang ini membawa jenazah ke kubur atau ke van jenazah untuk dibawa ke kubur. Baik, ayuh kita baca soalannya. Saya besarkan. Soalan: Assalamualaikum Datuk Seri Mufti. Saya ingin mohon penjelasan tentang hukum membaca Al-Fatihah ketika mengangkat atau membawa jenazah ke kenderaan dan tanah perkuburan. Jawapan: alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda hingga hari kiamat. Telah menjadi adat kebiasaan orang Melayu ketika mengangkat atau membawa jenazah, maka dibacakan surah Al-Fatihah ke atas jenazah tersebut dengan beberapa kali bilangan sebelum dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Hal ini telah menjadi persoalan bagi sesetengah pihak sama ada ia dibolehkan atau tidak. Pada asasnya, saya highlight, pada asasnya sesuatu ibadah tersebut hendaklah mempunyai sandaran daripada nas-nas wahyu sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey? Jadi, ini poin penting, sesuatu ibadah hendaklah mempunyai sandaran daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Kalau ada sandaran, kita melaksanakan ibadah tersebut. Kalau tidak ada sandaran, maka kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Dalam hal ini, terdapat banyak hadis yang menganjurkan kita supaya membacakan Al-Fatihah kepada si mati. Antaranya, okey, jadi ini seterusnya saya sebut sebagai dalil pertama. Okey, dalil pertama saya select. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Talhah Ibnu Abdullah bahawa beliau radhiyallahu anhu berkata, aku telah bersemayang bersama, pay attention ya, bersama Ibnu Abbas ke atas seorang jenazah, lalu beliau radhiyallahu anhuma membacakan surah Al-Fatihah. Beliau radhiyallahu anhuma, yakni Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1335. Baik. Kalau kita baca dalil pertama ni saja, kita baca saja, kita dah tahu something wrong sebab ini merujuk kepada solat. Okey, aku telah bersembayang bersama Ibnu Abbas ke atas seorang jenazah. Ini merujuk kepada solat jenazah. Soalan tadi apa? Membawa jenazah sesudah solat jenazah, kan? Baik. Ayo kita rujuk kepada hadisnya. Okey, sekarang ini saya sedang tunjuk daripada perisian Maktabah Syamilah, kitab Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Al-Bukhari. Hadis nombor 1335 daripada Talhah bin Abdullah bin Auf qala ya, salaitu khalfa, aku solat di belakang Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ala janazatin, ke atas seorang jenazah. Jadi sedang merujuk kepada solat jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab. Lalu dibacakan Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Yang ini surah Al-Fatihah. Qala, berkata Ibnu Abbas, liya'lamu annaha sunnatun, supaya orang ramai mengetahui bahawasanya ia adalah sunnah. Saya nak bandingkan dengan teks asal sebab ingat ya, di sini khalfa, di belakang. Kalau kita rujuk kepada tulisan dalam Al-Kafi 1405, tulisan daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah ini, seterusnya saya sebut sebagai Al-Kafi 1405. Kat sini kata bersama. Okey, dari sudut terjemahan atau maksud tak lari, tapi ia menunjukkan bahawa penulis Al-Kafi 1405 tidak merujuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari yang asal. Beliau merujuk kepada sesuatu sumber sekunder, secondary resource ya. Sama juga qala innaha minas sunnati. Nampak sini ya. Sesungguhnya ia daripada sunnah ya. Tetapi kalau kita rujuk Sahih Al-Bukhari, qala liya'lamu annaha sunnatun, supaya orang ramai mengetahui bahawasanya ia adalah sunnah. Jadi ini poin penting yang saya nak highlight, supaya kita tahu bahawa penulis kepada Al-Kafi 1405 tidak merujuk kepada Sahih Al-Bukhari, tetapi satu sumber rujukan yang secondary atau yang ketiga ataupun yang keempat. Kenapa tidak rujuk kepada sumber primary? Kenapa tidak rujuk terus kepada Sahih Al-Bukhari? Saya tak pasti kenapa ya. Tapi tak apa. Poin penting ialah solat itu khalfa Ibnu Abbas. Jadi merujuk kepada solat jenazah ya.
Okey, kenapa ya Ibnu Abbas berkata supaya orang ramai mengetahui bahawasanya ia adalah sunnah? Baik, dalam solat jenazah, surah Al-Fatihah asalnya dibaca secara perlahan, sir. Tetapi berlaku khilaf. Okey, berlaku khilaf di zaman terkemudian apakah ia dibaca ataupun tidak. Maka Ibnu Abbas sengaja membaca secara kuat, sengaja membaca secara jahar supaya orang ramai mengetahui bahawa yang sunnah ialah membaca surah Al-Fatihah bagi solat jenazah. Okey, masih dalam rujukan yang pertama ini, mungkin ada yang berkata yang ini ni macam umum lah. Tak secara spesifik sebut. Kan mungkinlah ada orang yang berkata sedemikian kan. Baik, tak mengapa. Kita pergi ke kitab Sunan At-Tirmizi. Okey, Sunan At-Tirmizi ni nama sebenarnya Al-Jami'ul Kabir. Jadi, okey, Sunan At-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, wafat 279 Hijrah, edisi tahqiq Syekh Bashar Awad Ma'ruf. Rujuk hadis nombor 1027. Okey, dan kalau edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir pun sama penomboran hadis ya. Baik, ayo sama-sama kita baca an Talhah bin Ubad bin Abdullah bin Auf. Okey, jadi daripada sahabat yang sama ya. Anna Ibnu Abbasin salla ala janazatin faqara'a bi fatihatil kitab faqultu lahu faqala innahu minas sunnati aw min tamamis sunnah. Bahwasanya Ibnu Abbas solat ke atas satu jenazah lalu dibacakan Fatihatil Kitab, pembuka kitab, yakni surah Al-Fatihah. Maka aku berkata kepadanya ataupun bertanya padanya, kenapa baca kuat tu? Faqala innahu minas sunnati. Maka Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya ia adalah daripada sunnah, au min tamamis sunnati, atau daripada kesempurnaan sunnah. Berkata Imam At-Tirmizi, haza hadisun hasanun sahihun. Baik, yang ini penting ya dari sini. Wal amalu ala haza inda ba'di ahli ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yakhtaruna an yuqra'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula. Okey, dan telah beramal ke atas hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, yang ini mereka memilih untuk membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama. Kenapa takbir pertama? Kerana solat jenazah ada 4 takbir. Maka selepas takbir pertama, baca surah Al-Fatihah. Wahuwa qawlu Syafi'i. Dan ini merupakan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Wa Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq. Ishaq ini ada 2 cara sebut namanya. Satu pandangan kata Ishaq bin Rahawayh, dan satu lagi pandangan kata Ishaq bin Rohuyah. Beliau ini wafat tahun 238 Hijrah, merupakan seorang imam hadis dan guru kepada sekian ramai imam hadis juga guru kepada Imam Al-Bukhari. Jadi ini pandangan pertama, bahawa berdasarkan hadis ini mereka berkata dibaca surah Al-Fatihah dalam solat jenazah selepas takbir yang pertama. Seterusnya, waqala ba'du ahli ilmi la yuqra'u fi salati 'alal janazati innama huwa sana'un 'ala Allahi wa salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u lil mayyit wa huwa qaulu Tsauri wa ghairihi min ahli al-Kufah. Okey, dan berkata sebahagian lagi ahli ilmu, tidak dibacakan dalam solat jenazah tidak dibacakan dalam solat ke atas jenazah. Sesungguhnya yang dibacakan itu hanyalah puji-pujian ke atas Allah dan selawat ke atas Nabi SAW dan doa kepada mayat. Dan ini merupakan pandangan Tsauri. Tsauri ini ialah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 161 Hijrah. Dan wa ghairihi min ahli Kufah, dan selainnya daripada kalangan ahli Kufah, antaranya ialah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nanti kemudian kita baca ya. Dan wa Talhah, kemudian diterangkanlah siapa Talhah itu. Maka daripada keterangan ini
Jelas bahawa para imam generasi salafus soleh memahami hadis tersebut dalam bab membaca surah Al-Fatihah bagi solat jenazah, bukannya sesudah solat jenazah. Dan mereka sebenarnya terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan Imam Asy-Syafi'i, kita di Malaysia mazhab Asy-Syafi'i ialah dibaca surah Al-Fatihah bagi solat jenazah. Baik, ini bagi dalil yang pertama. Maka saya ulangi sekali lagi, dalil pertama ini jelas bahawa hadis itu ataupun dalil itu sedang merujuk kepada solat jenazah dan bukannya sesudah solat, bukannya selepas solat, bukannya ketika sedang mengangkat, mengiring jenazah ke van ataupun ke tanah perkuburan. Baik, dalil kedua. Dalil kedua, saya select dalam riwayat lain oleh Az-Zahabi. Okey. Kita baca dulu, tak apa. Dalam riwayat lain oleh Az-Zahabi diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas bahawa beliau radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya sesungguhnya Nabi SAW membaca ke atas jenazah surah Al-Fatihah. Hadis riwayat, rujukannya di bawah sini. Hadis riwayat Az-Zahabi dalam Tanqihut Tahqiq jilid 1 muka surat 315. Baik. Dalil kedua ni menimbulkan kemusykilan kepada saya mahupun kepada sesiapa yang minat atau arif dalam bidang hadis, ya. Yang ini, kenapakah penulis Al-Kafi 1405 tidak rujuk terus kitab hadis, sebaliknya sekali lagi menggunakan rujukan yang sekunder, secondary. Okey, tak mengapa. Sedikit pengenalan kepada kitab yang dijadikan rujukan itu, ya. Judulnya ialah Tanqihut Tahqiq fi Ahadisit Ta'liq oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijrah. Kitab ini ada sejarahnya. Okey, saya cerita sejarah sikit, jangan tidur tau. Topik sejarah selalu orang tidur. Okey. Kitab ini asalnya disusun oleh Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra rahimahullah yang wafat tahun 458 Hijrah dengan judul At-Ta'liqul Kabir fi Masailil Khilafiyyati Bainal A'immati. Okey, kitab ini membicarakan perbezaan pendapat yang berlaku antara Imam Ahmad dan para imam yang lain berserta dalil-dalil masing-masing pihak, ya. Jadi kitab yang membicarakan perkara khilafiyah. Kemudian kitab ini disusun semula oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijrah. Imam Ibnul Jauzi ini saya rasa ramai yang kenal melalui kitabnya yang masyhur berjudul Talbis Iblis yang sudah diterjemah ke beberapa bahasa termasuklah bahasa Melayu. Maka Imam Ibnul Jauzi menyusun semula kitab Al-Qadi Abu Ya'la tadi dengan pengkhususan kepada membicarakan darjat hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Beliau juga menyusun semula mengikut tertib bab-bab fiqh dan memberi judul permasalahan khilafiyah yang dibicarakan. Ia berjudul At-Tahqiq fi Ahadisit Ta'liq. Ia juga memiliki nama yang lain, yakni At-Tahqiq fi Ahadisil Khilaf. Okey. Kena tahu nama kitabnya. Okey, kemudian kitab Imam Ibnul Jauzi ini diringkaskan pula. So mula-mula Al-Qadi Abu Ya'la tulis kitab asal, kemudian disusun semula dengan fokus ataupun pengkhususan kepada menilai darjat hadis dan juga menyusun semula ikut tertib-tertib bab-bab fiqh, masalah-masalahnya, ya. Dan kitab tu pula besar. Ia diringkaskan pula oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Az-Zahabi ni kalau ada yang tak kenal, beliau ini anak murid Imam Ibn Taymiyah. Okey. Dan baik, diringkaskan oleh Imam Az-Zahabi dan diberi ulasan lanjut tentang darjat hadisnya. Kitab inilah yang berjudul Tanqihut Tahqiq fi Ahadisit Ta'liq. Dan kitab inilah yang dirujuk oleh penulis Al-Kafi 1405. Kenapa saya nak cerita sejarah kitab-kitab ini? Nanti saya jelaskan kenapa, ya. Baik, ayuh kita rujuk kitab yang digunakan oleh penulis Al-Kafi 1405 ni, ya. Baik. Okey, ini kitabnya. Kita confirm dulu, kita sedang rujuk kitab yang betul. Tanqihut Tahqiq
li Zahabi, ya, Imam Az-Zahabi. Tajuk penuh Tanqihut Tahqiq fi Ahadisit Ta'liq oleh Imam Az-Zahabi, wafat tahun 748 Hijrah. Baik. Jilid 1 muka surat 315, betul? Ya, betul. Jilid 1 muka surat 315, dan hadisnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a ala janazati bi Fatihati. Betul kan ada hadis tu? Betul? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a ala janazati bil Fatihati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ke atas jenazah dengan surah Al-Fatihah. Baik. Sekarang ni, bila dah rujuk kitab ni, dan kitab ni pula Imam Az-Zahabi, seorang imam hadis, seorang imam jahru wa ta'dil, seorang imam yang begitu luas ilmunya dalam bidang para perawi, telah pun menerangkan, nampak bawah ni, Ibrahim Halik. Saya select ya. Ibrahim ni siapa? Ibrahim ni perawi dalam sanad. Nampak sanad ke atas ni? Zaid bin Al-Habab Haddatsana Ibrahim bin Uthman. So Ibrahim ni telah dijelaskan kedudukannya, statusnya oleh Imam Az-Zahabi sebagai Halik. Halik ni kalau terjemahan harfiah bermaksud musnah atau hancur. Tapi dalam ilmu hadis, dalam bidang jahru wa ta'dil, ia merupakan kritikan yang berat ke atas perawi yang bernama Ibrahim bin Uthman. Persoalannya, jika penulis Al-Kahfi 1405 merujuk pada kitab ini, kenapa diambil hadis yang telah sedia diterangkan kelemahannya, kelemahan yang bukan biasa-biasa, bukan dhaif yang ringan, tetapi kelemahan yang berat oleh Imam Az-Zahabi. Okay? Halik ni musnah, hancur. Okay? Bagi perawi yang teruk lah kita kata. Okay? Jadi ini sesuatu yang dikesali. Masa ringkasnya hadisnya dhaif. Baik, dan telah pun dijelaskan kedhaifannya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab yang dirujuk sendiri oleh penulis Al-Kahfi 1405, ya. Baik. Kemudian hadis ni macam umum kan, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ke atas jenazah surah Al-Fatihah kan. Macam umum, mungkin boleh pakai kot hadis ni ke atas situasi sesudah ataupun selepas solat jenazah kan. Baik. Sekarang kita tengok pula hadis ini disusun dalam bab apa, ya. Jadi untuk perkara ini kita rujuk ke muka surat sebelumnya. Sebab yang ini ni dah kat sini kan. Okey, muka surat sebelumnya. Okey, muka surat 314. Mas'alatun ke 274. Kewajipan membaca Al-Fatihah ke atas jenazah. Okey, tajibul Fatihatu fil janazati. Tapi masih umum ni. Masih umum kan. Mungkin jenazah secara umum dan boleh dijadikan dalil untuk dibaca selepas solat jenazah. Yang ini apabila sedang dibawa jenazah itu ke van ataupun ke tanah perkuburan. Okey. Jadi ingat ya, tadi saya cerita kenapa saya cerita sejarah, supaya kita dapat rujuk. Sebab kitab Imam Az-Zahabi ini adalah kitab ringkasan. Jadi di sini kita rujuk kepada kitabnya yang asal, ya. Ingat, sekali lagi saya ulangi, kitab Az-Zahabi ini adalah ringkasan. Maka jika kita inginkan maklumat lanjut, rujuk kitabnya yang asal. Sebab tu saya cerita sejarah. Bukan sengaja nak bagi video ni panjang, supaya kita kena kenal. Kita ni bukan sekadar nak buka kitab, tapi kita kena tahu juga sejarah kitab tersebut, kenapa penulis menulisnya, apa metodologi, apa manhaj dalam penulisannya, siapa yang menulis kan. Baik, jadi kitab asal ada juga dalam perisian Maktabah Syamilah. Yang ini okey, At-Tahqiq fi Ahadisil Khilaf oleh Ibnu Jauzi. Okey, tajuk penuh At-Tahqiq fi Ahadisil Khilaf. Penulis Abu Al-Faraj Ibnu Muhammad Al-Jauzi, wafat tahun 597 Hijrah. Baik. Okey. Jadi apa tajuk penuh dia? Mas'alatun tajibu qira'atul Fatihati fi salatil janazati wa qala Abu Hanifata la tuqra'u walakin yuzkarullahu wa yusni alaihi
fil ula lana hadisani. Bermaksud masalah kewajipan membaca surah Al-Fatihah dalam fi solatil janazati, dalam solat jenazah. Wa qala Abu Hanifah, yang ini Imam Abu Hanifah, tidak dibacakan, akan tetapi sekadar berzikir kepada Allah dan memuji Allah pada takbir yang pertama. Lana, bagi kami. Kami ini ialah Imam Ibn Jauzi hadisan. Yang ini Imam Ibn Jauzi, beliau bermazhab Hambali. Jadi dalam mazhab Hambali, membaca surah Al-Fatihah itu wajib, dan bagi mereka terdapat dua hadis sebagai dalil. Lana hadisani, bagi kami ada dua hadis sebagai dalil. Dan salah satu hadis yang macam yang kita baca tadi itulah. Baik, jadi ini tajuk penuh. Maka hadis itu, saya ulangi, duduk dalam bab, saya select membaca surah Al-Fatihah dalam solat jenazah. Meskipun di sini tajuk dia macam umum dan pendek, kewajipan membaca Fatihah dalam jenazah, tetapi tajuknya yang panjang. Ingat, kita Imam Az-Zahabi ni ringkasan, tajuk penuhnya ialah kewajipan membaca surah Al-Fatihah dalam solat jenazah. Dan berkata Abu Hanifah tidak wajib membaca, akan tetapi berzikir kepada Allah dan memuji ke atasnya fil ula, maknanya takbir pertama. Lana, bagi kami hadisani, bagi kami, bagi mazhab Hambali, ada dua hadis sebagai dalil. Okey, jadi inilah tadi kena sebagai sejarah. Persoalan seterusnya, bukankah hadis ini bunyinya macam sama? Kenapa darjatnya pula berbeza? Okey, sebab ada beza. Kalau kita rujuk balik kepada Al-Kahfi 1405, hadis ini dia macam umum. Sesungguhnya Nabi membaca ke atas jenazah surah Al-Fatihah, sementara yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari ialah solat aku solat di belakang, bukanlah bersama. Ini lafaz ni tak betul. Aku solat di belakang Ibnu Abbas ke atas seorang jenazah, lalu beliau membacakan surah Al-Fatihah. Jadi dalam ilmu hadis ni dia sangat detail. Walaupun kita tengok macam sama lafaznya kan, tetapi berbeza, dan satu adalah yang adalah sahih, satu lagi adalah dhaif. Okey, baik. Kita sudah mengkaji dalil pertama, dalil kedua, seterusnya dalil ketiga. Okey. Alright, dalil ketiga, saya naikkan sikit, saya select dulu. Okey, ini dalil ketiga, diriwayatkan juga daripada At-Tirmizi dalam bab berkaitan Ummu Syarik radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra ala janazati bi Fatihatil Kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya membacakan ke atas jenazah dengan surah Al-Fatihah. Hadis riwayat At-Tirmizi nombor 1032. Baik, ayuh kita rujuk Sunan At-Tirmizi. Okey. Sebenarnya hadis nombor 1026. Tak apa, penomoran tu berbeza, tak apa, mungkin edisi yang berbeza ya. Tapi kalau kita rujuk, sebenarnya daripada Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a 'alal janazati bi Fatihatil Kitab wa fi al-bab an Ummi Syarik. Imam Tirmizi tak kemukakan pun lafaz hadis tu. Beliau hanya berkata dalam bab ini, dalam chapter ni, ada hadis yang seumpama daripada Ummi Syarik. Beliau tidak mengemukakannya. Jadi apabila penulis ini berkata diriwayatkan juga daripada Al-Tirmizi, tak, dia bukan daripada Al-Tirmizi. Nanti saya ceritakan kenapa ya. Jadi bila kita baca setakat ni, setakat 3 dalil, jelas, sejelas-jelasnya bahawa yang menulis Al-Kahfi 1405 dia bukan dalam bidang hadis. Sangat cuai, sangat berterabur penjelasannya ya. Baik, tak apa. Saya nak baca yang bawah ni. Hadisu Ibnu Abbasin, hadisun laisa isnaduhu bizakal qawi. Okey, hadis Ibnu Abbas tu hadis yang isnadnya tidaklah qawi. Ibrahim bin Usman. Okey, mana nama ni? Ni Ibrahim ni. Tadi kita baca Az-Zahabi pun sama ya. Sekejap. Muka surat 315. Sama juga Ibrahim bin Usman. Sekarang rujuk Sunan Tirmizi, Ibrahim bin Usman.
Dan Imam At-Tirmizi sendiri menerangkan Ibrahim bin Usman huwa Abu Syaibah Al-Wasiti. Okey, nama penuh dia Munkarul Hadis. Aduh, sebab pengarang ni dia kata diriwayatkan juga daripada At-Tirmizi. Kita assume dia buka lah Sunan Tirmizi. Kalau buka Sunan Tirmizi, Imam At-Tirmizi dah jelaskan Munkarul Hadis wasahihu, dan yang sahih an Ibn Abbasin qauluhu minas sunnati qira'atu ala janazati bi fatihatil kitab. Yang sahih tu apa? Daripada Ibnu Abbas yang kita baca kan, memang dalam Sahih Al-Bukhari, dan dalam Sunan Tirmizi pun ada dalam lafaz yang seterusnya yang berkata Imam At-Tirmizi haza hadisun hasanun sahihun. Okey, jadi yang tu tak apa, tapi wafi al-bab an Ummi Syarik. Imam At-Tirmizi, saya ulangi sekali lagi, tidak mengemukakan lafaz hadis. Beliau hanya menerangkan dalam bab yang sama ada hadis yang seumpama daripada Ummu Syarik radhiyallahu anha. Dan sekarang ni kita kembali kepada kitab Imam Az-Zahabi Tanqihut Ta'liq, ya, sama ya, jilid 1 muka surat 315 dekat bawah tu. Imam Az-Zahabi telah mengemukakan, nampak ni, Ummu Syarik. Okey. Apa beliau berkata? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna taqra'a 'alal janazati bi Fatihatil Kitab. Okey. Rawahu Qaf. Qaf ni nanti saya jelaskan Wahmad qala Ibnu Adi. Ibnu Adi ni imam dalam bidang jarah wa ta'dil, wafat tahun 365 Hijrah. Kitab beliau yang masyhur berjudul Al-Kamil fi Du'afa Al-Rijal. Menariknya kitab ni, sebahagian orang ada ambil hadis dari kitab ni, lalu dia bubur tajuk dia Al-Kamil saja. Kamil ni sempurna. Okey, hadis riwayat Ibnu Adi dalam kitab yang sempurna Al-Kamil. Orang pun tak tahu. Padahal bila kita tahu hadis itu sebenarnya dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa Al-Rijal. Kitab ini manhaj Imam Ibnu Adi ialah meletak perawi-perawi yang dhaif, kemudian dikemukakan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif tersebut. Sebab tu ada hadis dalam tu. Jadi hadis tu bukanlah hadis yang sahih ke apa, ya hadis yang dhaif. Okey. Jadi penting untuk kita tahu tentang kitab. Jadi qala Ibnu Adi munkarul hadis. Sudah ada darjatnya di sini. Kenapa masih dikemukakan? Kan jadi susah sikitlah. Baik. Kenapa qaf ya? Baik. Para imam hadis apabila menyusun kitab hadis secara ringkas, rujukan hadis mereka kemukakan secara dengan mengemukakan huruf saja. Sebagai contoh, di muka surat sebelumnya apabila mengemukakan lafaz Ibnu Abbas tu sahih, lepas tu ta ni merujuk kepada Imam At-Tirmizi, ta Tirmizi kan. Jadi huruf qaf merujuk kepada Ibnu Majah. Okey, huruf qaf merujuk kepada Ibnu Majah. Okey, tapi Ibnu Majah tu mana ada huruf qaf kat situ? Okey. Imam Ibnu Majah, nama penuh dia apa? Ayuh kita rujuk. Baik, sekarang ini Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah edisi tahqiq Syekh Syu'aib Arnaud. Apa nama penuh dia? Nama penuh dia Yazid bin Majah Al-Qazwini. Imam Ibnu Majah nama penuhnya Yazid bin Majah Al-Qazwini. Sebab tu diringkaskan sebagai Qaf saja. Wafat tahun 273 Hijrah. Dan di sinilah ada hadis tu dengan lafaz yang sebenar, yang kita kata apa, rujukan primary. Kitabnya yang asal ya. Nampak ni? Ummu Syarik. Kan? Beliau berkata amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra'a 'alal janazati bi Fatihatil Kitab. So ini hadisnya ya. Jadi bukan riwayat Imam At-Tirmizi sebagaimana yang dikatakan oleh penulis 1405, tetapi sebenarnya riwayat Imam Ibnu Majah. Nota kaki nombor 1 oleh pentahqiq Syekh Syu'aib Arnaud. Apakah nombor 1? Isnadnya dhaif, dan dijelaskan kenapa ia dhaif. Jadi sebab tu penting untuk rujuk kepada kitabnya yang asal. Tapi bila rujuk kitab secondary seperti mana tadi kitab oleh Imam Az-Zahabi, telah pun dijelaskan bahawa hadis tersebut dhaif kan. Tapi entah kenapa penulis Al-Kafi 1405 tetap mengemukakannya sebagai dalil dengan mendiamkan
dengan mendiamkan darjat kedua-dua hadis tersebut ya. Jadi satu sikap yang sangat dikesalilah. Baik, kesimpulannya daripada tiga dalil, yang pertama ni, yang kedua ni, yang ketiga ni, kesimpulannya daripada 3 dalil atau 3 hadis yang dikemukakan, hanya yang pertama yang sahih, sementara yang kedua dan ketiga adalah dhaif. Namun apa yang memberatkan adalah dalam rujukan yang disebut sendiri oleh penulis Al-Kafi 1405 telah dinyatakan kedhaifan hadis kedua dan ketiga. Namun beliau tidak memberi perhatian ya, sebab bila ia adalah dhaif tidak boleh disandarkan secara jelas kepada Rasulullah SAW, melainkan dengan isyarat atau dengan cara menerangkan bahawa ini adalah hadis yang dhaif ya. Dan apa yang lebih memberatkan, kesemua dalil atau kesemua hadis tersebut, kesemua 3 membicarakan tentang membaca surah Al-Fatihah dalam solat jenazah dan bukannya sesudah itu. Maka ini adalah sesuatu yang serius, yang ini meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Mungkin ada yang berkata hadis kedua dan ketiga bersifat umum, maka boleh digunakan sebagai dalil membaca Al-Fatihah selepas solat jenazah. Ini dijawab dengan 3 jawapan. Pertama, hadis kedua dan ketiga darjatnya dhaif. Kedua, para ulama meletakkan hadis-hadis tersebut dalam bab membaca Al-Fatihah ke atas jenazah ketika solat jenazah dan bukan sesudahnya, bukan selepasnya. Ini sebagaimana kita Imam Az-Zahabi dan Imam Ibn Jauzi yang kita baca tadi. Bahkan kalau kita rujuk dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Sunan Ibn Majah tadi pun, kalau kita tengok tertib babnya itu pun, ia sedang berbicara tentang solat jenazah, bukannya selepas itu. Bukannya selepas itu ya. Ketiga, generasi salafus soleh, generasi yang paling memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tidak membaca surah Al-Fatihah mahupun mana-mana surah yang lain sesudah solat jenazah. Okay? Ini akan saya buktikan selepas ini. Jadi, kembali kepada apa yang ditulis oleh ataupun dalam Al-Kafi ni, saya select dulu. Okey. Ayuh kita sama-sama kita baca. Pada asasnya, sesuatu ibadah tersebut hendaklah mempunyai sandaran daripada nas-nas wahyu, sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Maka berdasarkan apa yang penulis Al-Kafi 1405 ini sendiri tulis, maka apabila tiada asasnya, sebab hadis-hadis tersebut merujuk kepada ketika solat jenazah, maka apabila tiada asasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidaklah melakukannya, kita tidaklah mengamalkannya. Baik, di sini hampir pasti akan ada yang berkata, apa salahnya? Bukankah membaca Al-Quran ketika menghantar jenazah adalah sesuatu yang baik? Ya, Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang kita buat. Baik, bagi menjawab hujah seperti ini, ingin saya nukil apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar. Alang-alang nama beliau disebut dalam Al-Kafi 1405. Nanti saya tunjuk. Okey, ada kan? Imam Nawawi ada kan? Baik. Tapi daripada Al-Azkar tidak dikemukakan di sini. Okey, tak mengapa ya. Ayuh kita semak apa yang beliau Imam An-Nawawi katakan ya. Ingat ya, saya akan bacakan apa yang Imam An-Nawawi kata, bukan Imam Ibn Taymiyah, bukan Imam Muhammad bin Abdul Wahab atau mana-mana imam lain, tokoh lain, sarjana lain yang biasa difitnah dengan gelaran Wahabi. Baik. Sekarang kita rujuk kepada kitab Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar. Okey. Kitab Al-Azkar Linawawi edisi tahqiq Syu'aib Al-Arnaud. Okey. Imam An-Nawawi wafat tahun 676 Hijrah. Okey, muka surat 160 di bawah bab zikir-zikir berkaitan sakit dan kematian, sub chapter. Okay. Bab tentang apa yang diperkatakan oleh orang yang berjalan mengiringi jenazah. Ayuh kita baca perenggan demi perenggan dan sama-sama terjemah. Bagi yang lebih arif dalam bahasa Arab, mohon semak bacaan saya sebab teks asal tak ada baris. Jadi saya akan baca. Kalau silap, saya mengalu-alukan
pembetulan ya. Sila beri perhatian kepada apa yang Imam An-Nawawi katakan. Baik, kita baca perenggan pertama dulu. Okey, babu ma yaquluhul mashi ma'al jinazati. Bab apa yang dikatakan oleh orang yang berjalan bersama jenazah ataupun mengiringi jenazah. Yustahabbu lahu an yakuna mushtaghilan bi zikrillahi ta'ala wal fikru fi ma yalqahul mayyitu wa ma yakunu masiruhu wa hasilu ma kana fihi wa anna haza akhirud dunya wa masiru ahliha wal yahzar kullul hazari minal hadisi bima la faidata fihi fa inna haza waqtu fikrin wa zikrin tuqbahu fihi al-ghaflatu wal-lahwu wal-ishtighalu bil hadisil farighi fa innal kalama bima la faidata fihi manhiyun anhu fi jami'il ahwali fa kaifa hazal halu. Bermaksud, kita di perenggan yang saya select itu ya, dianjurkan, mustahab, dianjurkan baginya untuk menyibukkan diri berzikir kepada Allah Ta'ala dan memikirkan apa yang bakal ditemui oleh mayat, oleh jenazah, bagaimana tempat kembalinya nanti dan apa yang akan diperolehi di dalamnya. Dan bahawasanya kematian merupakan akhir daripada kehidupan dunia yang pasti dialami oleh semua orang. Hendaklah dia berhati-hati menjauhi perbicaraan yang tidak berfaedah. Jadi sekarang kita tahu ya, perkataan faedah tu daripada bahasa Arab sebenarnya. Okey. Kerana sesungguhnya saat itu merupakan waktu untuk berfikir dan berzikir. Amat buruk jika pada saat itu dia bersikap lalai, melakukan hal-hal yang tidak berguna dan berbicara kosong. Mengingatkan hal ini dilarang dalam semua keadaan, apatah lagi dalam keadaan seperti itu. Yang ini ketika sedang mengiringi jenazah. Baik, perenggan seterusnya. Saya select dulu. Baik, ayo sama-sama kita baca yang bermula dengan wa'lamu tu ya. Okey. Berkata Imam An-Nawawi seterusnya, wa'lam anna as-sawabal mukhtar. Okey, wa'lam anna as-sawabal mukhtar ma kana alaihi salafu radhiyallahu anhum. As-sukutu fi halis sayri ma'al jinazati fala yarfa'u sautan bi qira'atin wala zikrin wala ghairi zalik. wal hikmatu fihi zahiratun wa hiya annahu askanul li khatirihi wa ajma'a li fikrihi fima yata'allaqa bil jinazati wa huwal matlubu fi hazal hali fahaza huwal haqqu wa la taqtaranna bi kasrati min yukhalifuhu. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ma ma'nahu azammu turuqul huda wa la yadurruka qillatus saliqina wa iyyaka wa turuqad dalalati wa la taghtari bi kasratil halikin. Bermaksud, dan ketahuilah bahawa yang benar lagi terpilih ialah apa yang generasi salaf berada di atasnya. Jangan terkejut. Okay, Imam An-Nawawi sendiri sebut salaf. Tadi pun saya bacakan bahawa generasi salafus soleh tidak mengamalkannya kan. Okay, bahawa yang benar lagi terpilih adalah apa yang generasi salaf berada di atasnya. Apakah itu? Okay, yang ini diam. Okay, yang ini diam apabila mengiringi jenazah. Maka janganlah diangkat suara dengan membaca Al-Quran.
Okay, yang ni orang kata baca ni umum, tak semestinya Al-Quran. Yalah, takkanlah zaman tu, takkanlah zaman Imam Nawawi maksudnya membaca surat khabar ataupun membaca WhatsApp kan. Bila disebut membaca tu maksudnya ialah membaca Al-Quran. Okay, mahupun zikir atau apa-apa lain, kerana hikmahnya sangat jelas, sangat zahir. Yang ini ia lebih menenangkan hati dan memfokuskan fikiran mengenai apa yang berkaitan dengan jenazah. Daripada kita duk sibuk baca Al-Quran, zikir apa, tak, kita diam dan kita ingat. Sebab bila berlakunya kematian, kita yang turut serta, ikut serta, hendaklah fikir tentang kematian, bahawa satu masa nanti aku juga akan mati, satu masa nanti aku juga akan berbungkus dalam kain kafan, satu masa nanti aku juga akan dibawa ke kubur, dan dibawa ke kubur semua harta, semua keluarga, semua title, semua status ditinggalkan belakang kan. Jadi bila sedang bawa tu, Imam Nawawi pesan kita fikir semua tu, bukan duk sibuk baca ayat Quran. Bukan salah pada Quran, tapi timing tu salah. Bila sedang berjalan mengiringi jenazah, hendaklah kita fikir perkara-perkara berkaitan jenazah, berkaitan kematian, sebab satu masa nanti kita juga akan mati. Okey? Inilah, okey, lanjut ya. Inilah yang dituntut dalam keadaan tersebut. Inilah cara yang betul. Janganlah kamu terpengaruh dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Dan telah berkata Abu Fudail, okay, Abu Ali, maaf. Kita sekarang di sini ya. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau ni seorang imam generasi salaf, yang bermaksud, berpeganglah kepada jalan petunjuk, sedikitnya orang yang melaluinya tidak akan memudaratkan kamu. Jauhilah jalan yang sesat, janganlah engkau terpengaruh dengan banyaknya golongan yang rosak, golongan yang berada di atas jalan itu ya. Samalah dengan kita pada zaman kita ni, berpeganglah pada jalan yang benar. Okay. Kita ni mungkin sedikit, tapi jangan bimbang, itu tidak akan memudaratkan kita ya. Hendaklah kita menjauhi jalan yang sesat. Okey, dan jangan terpengaruh, jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang berada di atas jalan yang rosak itu. Perenggan seterusnya, beliau berkata, waqad rawaina fi sunanil Baihaqi, dalam Sunan Al-Baihaqi, ma yaqtadi ma qultuhu. Dan maksudnya, dan kami telah meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi ini asalnya disusun oleh Imam Al-Baihaqi, tapi Imam Nawawi sebut kami, kenapa? Sebab mereka sama-sama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apa yang kami telah meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, apa yang semisal dengannya. Perenggan seterusnya dan yang terakhir. Okey, perenggan seterusnya yang terakhir, wa amma ma yaf'aluhul jahalatu minal qiraati 'alal jinazati bi Dimashq wa ghairiha minal qiraati bi tamtiti wa ikhrajil kalami an mawdu'ihi faharamun bi ijma'il ulama wa qad awdahat qabhahu wa ghilaza tahrimuhu wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu fi kitab adabil qura'i wallahul musta'anu wa bihil naufiq. Bermaksud, okey, dan ada pun apa yang dilakukan oleh golongan jahil dengan membaca Al-Quran. Tengok baca Al-Quran, Imam Nawawi kata ni golongan jahil di kota Damaskus, di Damsyik dan kota-kota lain, dengan bacaan yang dilagukan ataupun diiramakan ataupun disedihkan dan membicarakan hal-hal yang bukan pada tempatnya. Sebab sekarang ni pun berlaku, bila mereka ni mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, hadir di perkebumian, mereka duk sembang hal lain tu. Duk tengok WhatsApp lah, duk ni lah, ada yang duk ambil video lah, apa semua tu kan. Membicarakan hal-hal yang bukan pada tempatnya, maka hukumnya haram menurut ijma' para ulama. Aku telah menjelaskan, yang aku di sini Imam Nawawi telah menjelaskan keburukan hal itu dan pengharamannya yang keras, serta penilaian fasik bagi orang yang mampu mencegahnya tetapi tidak mencegahnya dalam kitab Adabil Qura, yang bermaksud adab-adab pembaca Al-Quran.
Kepada Allah jualah kami memohon pertolongan dan taufik. Sekian Imam An-Nawawi. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita baca secara zahir, ini Ibu Taimiyah yang tulis ni. Ini Imam orang Wahabi tulis macam ni. Tak. Ini adalah Imam An-Nawawi dan ini sikap para ulama. Mereka memang membenteras bid'ah, ya. Baik, saya akhiri dengan beberapa kesimpulan. Sudah pun hampir sejam video ini. Saya akhiri dengan beberapa kesimpulan. Pertama, hadis-hadis yang dikemukakan sebagai dalil sebenarnya merujuk kepada membaca surah Al-Fatihah di dalam solat jenazah dan bukan sesudahnya. Kedua, hendaklah kita mengkaji dalil-dalil agama dengan minda yang bersih lagi neutral. Jangan mengkaji dengan minda yang sudah diprogram sejak awal dengan sesuatu kefahaman. Sehingga dengan itu kita akan membaca dalil dengan kefahaman tersebut. Padahal dalil itu menunjuki sesuatu yang jauh berbeza. Ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam pelbagai kitabnya telah membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah, atau kepada hukum yang 5, yang ini wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Daripada nukilan yang baru kita baca tadi, jelas Imam An-Nawawi tidak meletakkan amalan membaca Al-Quran dan berzikir ketika mengiringi jenazah ke tanah perkuburan sebagai bid'ah hasanah atau sesuatu bid'ah yang sunat. Bahkan beliau mengingkarinya. Demikianlah hakikatnya apabila para ulama membahagikan bid'ah kepada hasanah, yang mereka maksudkan dengan hasanah ialah perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama. Mereka tidak memaksudkannya sebagai mencipta akidah atau ibadah yang baharu. Hanya orang yang terkemudian yang telah berdusta atas nama ulama. Mereka inilah yang selalu berkata, kita kena rujuk ulama, kita kena ikut ulama. Tetapi mereka inilah the very same person yang berdusta ke atas ulama. Sebab memang ulama membahagikannya kepada hasanah dan dolalah. Memang para ulama membahaginya kepada 5. Tetapi apa yang mereka masukkan sebagai hasanah? Apa yang mereka masukkan sebagai bid'ah yang wajib dan sunat? Ia bukan mencipta akidah yang baru. Ia bukan mencipta ibadah yang baharu, ya. Jadi mereka ni yang telah berdusta atas nama ulama, mereka mencipta akidah dan ibadah yang baharu, lalu mereka menjustifikasikannya dengan alasan ulama telah membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah. Ini adalah bid'ah hasanah. Mereka adalah dusta dan mereka inilah sebenarnya yang tidak mengikuti para ulama. Seperkara lain, minta sesiapa yang ada kontak dengan pihak Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang menguruskan artikel-artikel soal jawab Al-Kafi ini, memaklumkan kepada mereka tentang kesalahan yang terkandung dalam Al-Kafi 1405. Bukan semua tak boleh pakai, tak. Yang satu ni saja, Al-Kafi 1405. Moga-moga video saya ini ada kebaikannya untuk mereka dan untuk kita semua. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.